Assalamualaikum. Di sini ada dua bentuk. Jadi sekarang saya nak minta anda buat satu tugasan yang sangat senang. Jangan risau, ini bukan scam sebab ini bukan muka scammer. Bagi nama kepada kedua-dua bentuk ini sama ada Kiki atau Boba. Mana satu Kiki dan mana satu Boba? Dah bagi nama, kebiasaannya orang akan bagi nama Kiki kepada bentuk ni, iaitu bentuk yang tajam macam bintang ni. Dan orang akan bagi bentuk Boba kepada bentuk ini yang berlekuk-lekuk, yang macam bentuk lubang jalan dekat depan Aeon Rawang tu. Bila nak hilang lah, masalah ni dah bertahun dah, tak habis-habis lagi Menariknya, pilihan nama ini juga dibuat oleh hampir semua orang di seluruh dunia. Ia adalah satu fenomena yang sejagat universal. Dan channel Ajar sendiri adalah buat bancian dan hasilnya memang ramai yang memilih nama Kiki kepada bentuk bintang dan Boba kepada bentuk lubang jalan depan Aeon Rawang ni. Fenomena ini mendedahkan kepada kita sesuatu yang sangat menarik tentang bahasa. Daripada kecil kita belajar bahawa deria manusia yang 5 tu, kerja mereka adalah menangkap rangsangan deria-deria tertentu setiap satu. Deria penglihatan untuk melihat rangsangan cahaya yang tak haram lah. Deria bau untuk menghidu bahan kimia di udara. Dan setiap daripada mereka membuat kerja masing-masing tanpa mengacau satu deria sama lain. Tapi rupa-rupanya ada orang yang boleh tengok bau dan yang boleh bau warna. What? Ya, ada. Dan bila diorang tengok muzik, diorang boleh melihat muzik tersebut terbentuk di depan mata mereka. Mesti indah hidup orang yang boleh tengok manifestasi fizikal muzik depan mata diorang ni. Entah apalah muzik indah yang mereka boleh nampak. Kurang ajar! Fenomena pelik ini di mana deria korang memberi respon pada rangsangan yang bukan sepatutnya dia bagi respon, bukan rangsangan miliknya, dipanggil sebagai sinestasia. Tak ramai orang yang ada benda ni, tapi mungkin korang boleh dapat kalau korang makan benda yang pelik-pelik macam cendawan yang tumbuh dekat ujung bumbu rumah korang tu. Tapi Kiki Boba yang kita baru buat awal video tadi tu pula merupakan salah satu contoh Ideastasia. Sedap nama ni kot korang nak letak dekat anak perempuan korang. Ideastasia binti Madbon, iaitu di mana satu konsep rekaan otak dikaitkan dengan deria panca indera kita. Dalam kes ini, bentuk tajam dan konsep lekuk yang datang daripada interpretasi otak kita entah macam mana dikaitkan pula dengan bunyi Kiki Boba yang masuk ke dalam telinga kita. Contoh lain adalah apabila kita tengok warna biru, kita rasa tenang. Itu pun salah satu contoh ideastasia. Tengok si dia dari jauh pun tenang, sejuk je mata. Itulah sebab pilih nak kahwin dengan dia. Banyak lagi perkaitan Kiki dengan Boba ni pada benda lain, bukan setakat bentuk saja. Bunyi Kiki orang kata baunya masam dan busuk. Boba ni pula baunya manis. Bunyi Kiki untuk orang yang jalan laju dan deras. Boba pula untuk orang yang jalan perlahan. Bunyi Kiki untuk orang yang kurus dan pandai. Boba ni pula orang yang gemuk dan lembab. Adalah penerangan kenapa fenomena ni berlaku pada hampir semua golongan, semua masyarakat di seluruh dunia. Ada yang kata signal audio Kiki tu sendiri tajam. Kiki. Padahal Boba signal dia lagi landai. Ada yang cuba jelaskan adalah apabila kita sebut Boba, mulut kita bentuknya bulat. Boba. Kiki pula mulut kita terketak bila sebut. Jadi kalau bunyi yang kita dengar, lantunan suara yang kita sebut akan menentukan apa yang kita fikir, bulat ke, tajam ke, macam mana pula dengan bahasa kita.
Kan bahasa manusia kat dunia ni macam-macam. Ada yang bunyinya macam ni. Ada yang bunyinya macam ni. Dan ada yang gini pula bunyinya. Setiap bahasa ada ciri-ciri yang berbeza, pergerakan mulut yang lain, signal audio mereka lain-lain semuanya. Jadi soalan dia, kalau setiap orang bahasa dia berbeza, cara fikir mereka berbeza tak? Kalau orang Melayu sebut satu ayat, apa yang dia fikir berbeza tak sebenarnya dengan ayat yang sama tapi bahasa yang berbeza oleh orang India, Cina dan Arab? Ini adalah persoalan yang sangat popular dalam kajian bahasa dan falsafah dan juga agak kontroversi. Betapa sekali kita kena sedar bahawa bahasa adalah antara benda yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita ditanyalah kebolehan apa yang kita tak nak hilang langsung sama sekali, mungkin ramai akan jawab dia tak nak hilang kebolehan untuk melihat. Ada yang jawab dia orang tak nak hilang kebolehan untuk mendengar, tak boleh nak dengar orang panggil dia, tu sangat-sangat menakutkan. Tapi tak ramai orang yang sebut bahawa mereka tak nak hilang kebolehan berbahasa, dan ini sebenarnya lagi teruk. Sebab kalau korang hilang pendengaran, penglihatan, pergerakan, korang masih boleh kahwin, masih dapat kerja, masih boleh belajar. Tapi kalau korang hilang kebolehan berbahasa, memang susah nak bayangkan macam mana kita nak teruskan hidup. Sebab itu adalah antara asas yang paling asas dalam kehidupan kita. Itulah sebab ramai yang menganggap bahawa bahasa ni dia bukan setakat kita nak bercakap dengan orang, tapi lebih daripada tu, ia membentuk pemikiran kita. Bahasa Melayu akan lahirkan cara fikir orang Melayu, bahasa Jepun akan lahirkan cara fikir orang Jepun. Itulah sebabnya orang Jepun ada masalah nak terangkan konsep macam harage, macam seni perut kepada orang yang di luar daripada bahasa mereka. Tapi itulah, memang orang Jepun ni ada masalah nak terangkan banyak benda kepada manusia-manusia normal yang lain. Kasih. Kenapa orang macam ni? Malah ada sarjana bahasa yang kata bahawa pemikiran kita sebenarnya adalah terpenjara dengan bahasa yang kita gunakan. Contohnya, macam mana korang bayangkan tentang konsep masa? Masa ni panjang pendek macam tali ke? Ataupun masa ni dia banyak sikit macam gula-gula? Orang Inggeris dan Indonesia biasa guna ayat macam panjangnya meeting ni. Pendek je masa kita main game. Jadi masa ni dah macam tali pula pada mereka. Tapi orang Sepanyol, mereka gunakan istilah banyak masa, sikit masa. Masa ni bagi diorang macam gula-gula, benda yang boleh dikira. Dalam bahasa Piraha di Amazon, mereka tak gunakan nombor. Korang tak boleh kata naik ke tingkat 42 sebab mereka tak guna nombor, mereka cuma gunakan perkataan banyak dan sikit. Macam mana tu susahnya. Dan kalau kita diarah untuk menyusun gambar kita daripada kecil sampai ke besar, arah mana kita akan susun? Disebabkan tulisan kita daripada kiri ke kanan, jadi rasanya kita akan susun pergerakan masa kita tu pun dari kiri ke kanan lah kan. Tapi bagi orang Arab contohnya, tulisan mereka adalah daripada kanan ke kiri, jadi mereka mungkin susun daripada kanan ke kiri. Tapi orang-orang Cook Tayore, diorang tak guna langsung konsep perkataan kanan dan kiri ni. Mereka gunakan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Jadi mereka menyusun gambar daripada timur ke barat. Bila mereka menghadap selatan, gambar tu mereka akan susun daripada kiri ke kanan. Tapi kalau mereka pandang utara, gambar-gambar itu disusun daripada kanan ke kiri. Kalau mereka menghadap timur, mereka akan menyusun gambar menghala kepada badan mereka. Peliknya. Jadi nampaknya macam memang betul lah bahasa yang kita guna mempengaruhi cara kita berfikir. Tapi kalau macam tu, timbullah satu persoalan. Masyarakat, golongan orang yang pandai-pandai, tajam fikiran, kritis ni, itu pun sebab bahasa ke? Maksudnya ada bahasa yang buat orang jadi pandai dan ada bahasa yang buat orang jadi tak maju dan mundur. Macam tu.
Nantikan sambungannya dalam video yang akan datang. Tapi sebelum tu kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ajarian yang telah sudi untuk menyokong saluran Ajar. Dan sekali lagi, kalau anda menyokong saluran Ajar dan nak bantu kami menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, dan tekan button join kalau anda nak menyokong lebih lagi. Kita jumpa dalam video sambungan dia, insya-Allah. Assalamualaikum.